Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini melibatkan Parti Bersatu dan juga melibatkan orang-orang bersatu. Ianya melibatkan pecah amanah. Sebelum saya teruskan ulasan dan juga pendedahan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe, dan tekan butang subscribe itu percuma dan Anda dapat membantu mengembangkan channel ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, seperti yang sering kali saya katakan, di akhir-akhir ini, kebelakangan ini kita ketahui bahwa Anwar Ibrahim telah memimpin negara ke arah menghancurkan dan menghapuskan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan penyelewengan. Kita amat berbangga kerana Malaysia sekarang di dalam arah dan arus yang betul berbanding pada tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan ini terbaru pembantu Adun Bersatu dan isteri disiasat kena kes pecah amanah. Siapa orangnya? Ikuti terus ulasan ini. Polis hari ini menahan pembantu kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bersatu Selangor bagi membantu siasatan kes pecah amanah berjumlah RM533.440. Wow, ini menghampiri setengah juta. Lebih daripada setengah juta sebenarnya. Dan yang menjadi persoalan saya ialah bagaimana duit sebanyak ini sanggup kalau benar dipecah amanahkan oleh mereka yang terbabit. Menurut sumber, lelaki yang berusia 30-an itu ditahan bersama dua lagi yang lain, termasuk istrinya pada 10 April lalu. Wah, ini memang luar biasa. Orang muda terlibat di dalam pecah amanah melibatkan lebih 500,000. Difahamkan ketiga-tiga mereka sudah dibebaskan dengan jaminan polis. Polis sedang menyelesaikan siasatan dan akan menyerahkan penemuan mereka kepada Timbalan Pendakwa Raya tidak lama lagi, kata sumber memetik laporan FMT. Sumber itu turut memaklumkan bahawa Adun Bersatu itu bukan suspek dalam kes itu. Kata sumber, pada Julai 2022, pembantu itu menjemput mangsa seorang pengarah syarikat untuk membidah kontrak RM1.7 juta untuk menganjurkan program Kementerian Belia dan Sukan di Perak. Mangsa diminta membayar komisen sebanyak 3% dan membidah projek itu melalui sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO yang dikaitkan dengan pembantu itu. Bagaimanapun, menurut sumber, selepas menerima bayaran, mangsa menyedari dia mengalami kekurangan wang sebanyak RM533.440,000. Mangsa dikatakan mendapati jumlah wang itu dipindahkan oleh NGO itu ke sebuah syarikat milik isteri suspek. Berikutan itu, mangsa membuat satu laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan, yaitu melakukan pecah amanah. Saudara-saudara sekalian, ini memang satu pendedahan dan satu lagi perkara yang harus kita elakkan, yaitu pecah amanah. Jangan sangka hari ini Anda boleh terlepas. Semuanya di dalam radar, semuanya dalam pemerhatian. Nasihat saya kepada semua orang, tidak kiralah orang itu muda, tua atau sudah tua bangka, jangan sekali-kali mencuba untuk melakukan jenayah, terutamanya SPA, terutamanya jenayah penyelewengan, pecah amanah, dan paling durjana ialah rasuah. Karena ingat, sejak kebelakangan ini kita mempunyai kepimpinan kerajaan yang memang bersungguh-sungguh untuk menghancurkan rasuah, untuk memastikan kegiatan rasuah yang sudah menjadi barah di dalam negara ini akan dihentikan serta-merta. Ketuanya siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri yang kita hormati, yang amat berhormat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara, kalau Anda fikir Anda boleh terlepas, kalau Anda fikir hari ini, kemarin dulu, atau tahun lepas, atau tahun-tahun sebelumnya boleh saja terlepas dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, itu boleh sudah mulai dilupakan bermula tahun ini. Kerana
Mungkin Anda dalam senarai yang dalam radar untuk siasatan SPRM. Harus berhati-hati, jangan menerima rasuah, jangan memberi rasuah, dan yang paling penting, ingat Tuhan dalam hidup Anda. Ikuti terus laporan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Habislah Tun Mahathir Mohamad kali ini. Disangka beliau telah menang, disangka beliau telah tenang, disangka beliau boleh berehat daripada masalah demi masalah, tetapi kerana perbuatan beliau yang tidak pandai dengar cakap, dinasihatkan oleh netizen, dinasihatkan oleh berjuta-juta rakyat Malaysia supaya berehatlah, supaya jangan lagi mengikuti kancah politik yang sangat sukar ini. Dan beliau sesungguhnya tanpa mengikuti apa-apa politik pun sudah jadi legenda, sudah jadi satu negarawan yang patut disanjung tinggi. Namun oleh kerana ketegaran, kedegilan dan sikap Tun Mahathir Mohamad yang tidak mahu mendengar nasihat daripada netizen yang suruh beliau berehat, hari ini beliau kini di dalam keadaan yang paling kritikal. Bagaimana tak kritikalnya Anwar Ibrahim yang selama ini pun tak pernah mengheret Mahathir ke mahkamah. Kali ini beliau sanggup mengheret Mahathir ke mahkamah dengan tidak menarik balik ucapan beliau. Dan Mahathir pula bersungguh-sungguh meneruskan langkah undang-undang, tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim. Ramai netizen yang memberikan komen dalam ruangan konten saya. Mereka kata Mahathir Mohamad sebenarnya tersilap langkah. Beliau sepatutnya tidak menyaman Anwar supaya hidupnya di saat senja ini menjelang 99 tahun yang tak tahu bila akan berakhir, kerana usia beliau itu pada bila-bila masa boleh dipanggil oleh ilahi. Beliau sepatutnya berehat dan bukan menyibukkan diri dengan tindakan undang-undang ini. Bayangkan dengan umur 98 tahun, mampukah lagi, ini persoalan kita, mampukah lagi Mahathir Mohamad berulang alik ke mahkamah sedangkan dengan umurnya yang begitu sudah lanjut. Saudara-saudara, dalam satu tindakan undang-undang, ianya bukan mengambil masa seminggu dua sahaja, ianya tidak mengambil masa yang sangat singkat. Kadang-kadang ada yang mengambil masa sehingga 5 ke 7 tahun. Bayangkan kalau Tun Mahathir Mohamad ambil masa 3 tahun dalam tindakan undang-undang bersama Anwar Ibrahim ini terhadap Anwar Ibrahim. Bermaksud pada waktu itu Mahathir Mohamad sudah berusia lebih 100 tahun. Persoalannya, waktu itu Mahathir Mohamad masih hidup atau sudah mati. Dan kalau itu berlaku, sepatutnya seperti yang dikatakan oleh netizen, ini masanya Tun Mahathir perlu berundur diri, perlu berehat. Tetapi tindakan Tun Mahathir Mohamad untuk terus mengambil tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim telah menjerat diri beliau sendiri ke kancah yang lebih serius lagi. Itu sebabnya saya suka mengatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad kini dalam keadaan yang amat kritikal dalam kehidupannya. Tiada rehat dan tiada masa untuk beliau cuba mencari ketenangan. Dengan kata yang selalu netizen kata sekarang, Mahathir sepatutnya healing sekarang ini. Dan oleh kerana tindakan Tun Mahathir Mohamad meneruskan tindakan undang-undang terhadap Anwar Ibrahim, seorang pemimpin daripada UMNO yang paling terkenal dan paling lantang bersuara sekarang ini menentang kepimpinan Tun Mahathir ialah Puad Zarkasi. Beliau mengatakan, dedah sahaja penyelewengan Dr. Mahathir, kata Puad kepada Perdana Menteri. Ini yang saya kata tadi. Dengan usia yang 98 tahun dan tak lama lagi menjelang 100 tahun, bayangkan kalau semua perkara yang pernah dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad, tidak pedulilah yang baikkah atau yang burukkah, perlu dihadapi oleh Tun Mahathir. Dan kalau itu semua terdedah, didedahkan sepenuhnya, saya fikir ini bukan satu kebaikan, ini bukan perkara yang baik.
kepada kehidupan Tun Mahathir Mohamad. Lebih-lebih lagi, beliau kini sudah menginjak waktu pukul 9. Tinggal mau dekat jam 12. Kalau sudah jam 12, itu memang sukar untuk kita percayai lagi. Saudara-saudara sekalian, kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai saman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat perhatian Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Puad Zarkasi. Puad yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rengit mencadangkan agar Perdana Menteri mendedahkan penyelewengan Dr. Mahathir ketika menjawat jawatan Perdana Menteri yang keempat. Bila masa Tun Mahathir tidak gaduh dengan orang, semua orang dia gaduh. Dengan Sultan dia gaduh. Dengan semua Perdana Menteri dia gaduh. Dengan timbalan Perdana Menteri bawahnya pun bergaduh, kata Puad Zarkasi. Saudara-saudara sekalian, ketika Mahathir menjawab, dia kata siapa yang nak gaduh? Dia merujuk kepada Anwar Ibrahim dan mengatakan Anwar Ibrahim yang mau bergaduh dengan beliau. Ini menimbulkan kepelikan tanda tanya besar dalam pemikiran benak fikiran kita. Dan ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Puad Zarkasi ini. Apabila beliau kata, bila masa Tun Mahathir Mohamad tidak bergaduh dengan orang. Ini persoalan dia. Yang Mahathir perlu jawab. Bila masa dia tak gaduh dengan orang? Bila masa? Cuba anda jawab. Sebab kita nampak memang betul semua orang dia gaduh, kata Puad Zarkasi. Dengan Sultan dia gaduh, dengan semua Perdana Menteri dia gaduh. Hampir semua Perdana Menteri yang ada selepas Tun Mahathir Mohamad, semuanya ada yang ditentang oleh Tun Mahathir Mohamad, dikritik oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia tidak tenang selagi dia tidak nampak apa yang mau dikritik. Yang menariknya, sepatutnya Tun Mahathir selepas dia bersara tempoh hari, beliau janganlah terlalu lagi ambil kisah ataupun campur tangan dalam urusan pentadbiran negara. Biarkan saja Perdana Menteri itu yang mengurus. Tapi Tun Mahathir Mohamad memang macam yang dikatakan oleh Puad Zarkasi ini, semua orang dia gaduh. Dengan Sultan pun dia gaduh, dengan sebuah Perdana Menteri dia gaduh, dengan timbalan Perdana Menteri bawahnya pun gaduh, kata Puad Zarkasi. Dia gaduh dengan Ketua Hakim, Peguam Negara dan UMNO. Dia juga gaduh dengan Mukriz anaknya. Sebab itu dia keluar daripada Parti Pejuang. Paling pelik, paling teruk sekali dia gaduh dengan rakyat. Semoga Perdana Menteri yang ke-10 dedah sahaja penyelewengan Tun Mahathir. Bukan gaduh. Itu amal ma'ruf nahi munkar. Jelas Puad dalam satu kenyataan. Puad berkata demikian mengulas kenyataan 7 peranggan bekas ahli Parlimen Langkawi itu yang berkata akan meneruskan tuntutan saman terhadap Anwar sebaik lanjutan tuntutan menarik balik kenyataan yang didakwa memfitnahnya. Mahathir mengambil tindakan demikian apabila Anwar mendakwa bekas Perdana Menteri itu yang mengetuai pentadbiran selama 22 tahun di bawah Kerajaan Barisan Nasional dan 22 bulan semasa Pakatan Harapan memerintah pada 2018 mengkayakan diri dan keluarganya ketika berkuasa. Kenyataan itu dibuat Anwar pada Kongres Nasional khas PKR. Hari ini adalah hari terakhir untuk Presiden PKR itu menjawab notis tuntutan selepas menuduh Dr. Mahathir menyalahguna kuasa untuk memperkaya diri dan keluarga. Malah Mahathir turut berkata jika Anwar gagal berbuat demikian setelah menarik balik tuduhan tersebut, beliau akan terus mengarahkan peguamnya mengambil tindakan undang-undang. Pada 28 Mac lalu, Mahathir mengumumkan peguamnya menuntut Anwar menarik balik kenyataan dalam tempoh 7 hari. Dan sudah dinyatakan, telah disahkan bahawa Anwar Ibrahim tidak menarik balik kenyataan itu dan bersedia berhadapan dengan Mahathir di mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.